Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahilladzi manna 'ala man yasha'u min 'ibadihi bi talabil 'ilmi asy-syar'i wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u Allahu dzul fadlil 'azim. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, masih lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang sangat barakah dan juga penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Majlisul ilmi kita setiap malam Sabtu untuk kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama daripada sebuah kitab yang sangat berharga dalam agama Islam kita dan juga bagi umat Islam kita, iaitu kitab Sahihul Bukhari yang dikarang ataupun dihimpunkan oleh seorang tokoh ulama yang hebat sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, ketua bagi sekalian orang yang beriman. Tak ada lah ketua bagi orang sekalian yang beriman. Jadi dalam bidang hadis orang panggil. Dalam bidang hadis tak ada lah orang mana yang puncak orang panggil, yang tertinggi sekali daripada Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, yang lahir ataupun beranak pada tahun 194 Hijrah dan juga meninggal dunia mati dia pada tahun 256 Hijrah Islam. Tetapi pada hari ini, walau bagaimanapun semenjak 1200 tahun dah yang matinya Imam Bukhari, tetapi nama dia masih terlekat di lidah sekalian umat Islam, bukan hanya di Taning, bukan hanya di Jala, Malaysia, Indonesia saja, tapi seluruh umat Islam seluruh dunia sebut lagi nama dia Bukhari. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah Ta'ala beri kepada Imam Bukhari, yang bukan orang Arab tapi umat Islam sebut nama dia, dan juga kita rasanya akan sampai kepada hari kiamat lah orang sebut nama dia. Hampir-hampir seluruh dunia, kalau hari ini hari Jumaat, setiap masjid dalam dunia ini pakat sebut, kena ada sebut nama Bukhari. Tu khatib yang membacakan khutbah dalam masjid mana-mana sebut hadis akan sebut nama Bukhari, riwayat Bukhari, akhrajahu Bukhari, rawahu Bukhari. Itu jariah ataupun orang panggil ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat kepada dia walaupun Imam Bukhari masih ataupun sedang berada dalam kubur pada sekarang ini. Ilmu yang bermanfaat. Dan juga kita cuba khoya ataupun kita rasa kata tak boleh nak cari jalan lah bala mananya kita nak kira hisab pahala yang Imam Bukhari akan dapat daripada pahala orang yang beramal dengan kitab dia ini. Sebuah kitab ya. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari bukan ada kitab Sahih Bukhari saja, ada kitab banyak lagi, berpuluh-puluh kitab yang dia karang. Tapi kitab yang sangat berjasa sekali, bermanfaat sekali kepada umat Islam, kitab Sahihul Bukhari. Habis tu Al-Imam Al-Bukhari dia karang kitab dia ni dia meninggal dunia. Guna masa 16 tahun dia mati, dia tinggal saka, di antara saka dia yang tinggal, tak tinggal duit banyak, tak tinggal
Kongan ke apa banyak, tapi ilmu yang dia tinggal ini umat Islam pakat royak. Umat Islam ataupun ulama Islam pakat royak kata umat Islam telah lekat dekat jasa ataupun orang tikni bunkun kepada Al-Imam Al-Bukhari. Karya sebuah kitab hadiah, seolah kata hadiahkan kepada umat Islam seluruh dunia. Makna kata fak kita semua ataupun umat Islam selepas daripada 250 Hijrah Imam Bukhari mati ni, orang yang belajar kitab ni, orang yang ngaji, orang yang beramal dengan kitab ni, seolah kata tikni bunkun kepada Imam Bukhari, tak ada nak totan gapo diawi kepada Al-Imam Al-Bukhari. Dan juga sepanjang lama hanganya sampai tahun 900 lebih, Al-Imam Al-Shawkani, seorang ulama, Muhammad bin Ali Al-Shawkani, ulama di negeri Yemen. Bukan itu Al-Hafidh Ibn Hajar. Al-Shawkani dia kata selepas daripada Imam Bukhari mati, umat Islam lekat jasa Imam Bukhari, tak ada nak balas gapo sikit abuk kepada Imam Bukhari. Sehingganya Ibn Hajar, ulama dalam mazhab Syafi'i lah, orang Mesir, Arab Mesir, mati pada tahun 852 Hijrah. Dia ambil kitab Bukhari, mari syarah sassa atibai. Mari syarah ni mana kata atibai sassa. Hadis yang kita ngaji, yang bedding ayat tadi ni, kitab ni tebal. Mana kata tebal, mana kata lama lagi kita nak ambil ni, baru sekeping dua baru kita ngaji ni. Nabi tu dia kata nak ilmu, nak dapat ilmu kena berhajat kepada sabar. Berhajat kepada sabar. Imam Bukhari sendiri pun nak boleh hipung kitab ni bukan senang seperti kita dah. Mari buka kitab boleh selalu dah 5,000 hadis dalam kitab, nak baca bila boleh, nak ngaji bila boleh dah. Boleh nak jumpa, boleh nak hipung, boleh nak susun hadis semua dalam kitab ni. Musafir dah tahu berapa puluh ribu ataupun 100,000 ataupun juta kilo boleh hadis. Muslim seluruh dunia nak cari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari hadis Nabi SAW. Cari sudah, hipung-hipung pergi ngaji tok guru ni, ambil ngaji tok guru ni, ambil pergi negeri ni, ambil pergi negeri ni, ambil beratus ribu hadis yang ngapa. Ada hak sahih, ada hak tak sahih. Tapi ulama bahasa dia lah, jumpa hak tak sahih pun kena ngapa. Untuk kita tahu kata ini adalah hadis yang tak sahih, satu hari kalau dengar pula daripada mana-mana tempat, tahu selalu dah kata ini adalah hadis yang tak sahih. 600,000 hadis yang mengapa hadis, tapi mari duduk di dalam tangan kita 5,000 hadis, 4,000 hadis sahaja ya. Ni pun penat lebih penat, lebih letih dah kita nak belajar ni. Orang ngajar letih pasal orang ngajar, kena cerdas. Orang mengaji letih pasal kena orang ngaji. Tapi itulah ilmu, kurang mana orang yang berhajat ataupun kurang mana orang yang nak kepada dia, dahga orang panggil kepada dia. Tidak nampak gambaran manalah orang yang lapar ilmu seperti mana gambaran kita nampak, atau orang lapar nasi, orang dahaga kepada air, gepar untuk nak boleh cari barang makan, ataupun gepar untuk nak boleh cari air mari minum. Itu menunjukkan kata Allah Ta'ala pilih orang yang dia kehendaki sajalah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Taala nak beri kebaikan kepada dia, pilih. Tak banyak orang Allah Taala pilih ni. Habis itu tak usah duka cerita lah kata apa kita kacau duk main ngaji sore apa kacau, ataupun orang ngaji sendiri, orang ngajar sendiri pun tak usah duka cerita lah kalau orang sikit tak ramai pun. Hijab kita siapa? Kerja kita sapa ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada kita dan juga beri kepada orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah Ta'ala makna kata kalaulah kita satu hari mana yang Allah Ta'ala beri peluang kita boleh tambah ilmu, itu makna kata kebaikan Allah Ta'ala beri kepada kita dah. Yang paling duka cita sekali, habis 24 jam tidak ada walaupun satu magnet yang kita boleh menambahkan ilmu ataupun kita faham lebih banyak tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling duka cita sekali. Tak tambah ilmu, tak tambah kebaikan, tak apa lagi. Hak paling duka cita laginya 24 jam itu penuh dengan kesalahan ataupun penuh dengan maksiat yang buat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu katanya sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata tidak ada
hari mana yang aku duka cita sekali, melainkan hari tu aku tak boleh buat amalan mana yang baik ataupun tambah amalan baik kepada tubuh aku sendiri. Cari ilmu adalah fardu. Ilmu agama adalah fardu dan juga dia adalah afdal daripada kita semaya sunat berapa ribu rakaat lagi. Semaya sunat dengan ribu-ribu rakaat, dengan kita kita belajar ataupun mengaji cari ilmu, tambah ilmu ini ni tak boleh lawai lagi. Tak boleh lawai lagi. Kerana cari ilmu kita untuk nak angkat ataupun hapus kejahilan yang ada dalam tubuh kita, dan juga kalau ada peluang kita boleh sebar ilmu yang kita ngaji itu kepada orang lain. Kita sendiri boleh manfaat, orang tepi boleh manfaat. Manakala kita semaya sunat pia boleh manfaat, boleh faedah, kita sendiri boleh pahala. Kalau boleh masuk syurga pun boleh masuk surga ya. Habis itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia pergi ziarah Al-Imam Ahmad, anak murid dia. Orang dalam keluarga Imam Ahmad ni dengar khabar dah kata guru pak dia ni berjuruh ilmu banyak, rajin ibadat. Malam tu pak dia pakat nusuk tengok. Mari tidur dalam rumah Imam Ahmad sebagai tetamu untuk nak nusuk tengok, kata Imam Syafi'i ni berjuruh sungguh supaya dengan Imam Ahmad puji ke tak, rajin ibadat. Orang dalam keluarga Imam Ahmad tengok malam tu dalam tempat ataupun bilik yang Imam Syafi'i duduk tu tak ada kata pita, tak ada semaya sunat, maya tahajud walaupun 2 rakaat. Waktu pagi dia mengadu kepada pak dia, kepada Imam Ahmad, mana hak mu ada royak duk puji, duk cerita kata Imam Syafi'i berjuruh suka beribadat, suka maya tahajud pada malam, kadang-kadang setengah malam tak tidur sikit abuk. Semalam tak tidur sungguh tapi tak ada bangun diri maya tahajud walaupun 2 rakaat. Imam Ahmad kita tanya kepada Imam Syafi'i, buat gapo semalam? Dia yang kata aku semalam duk belajar ataupun duk dengan satu hadis Nabi SAW sahaja. Hadis Anas bin Malik yang Nabi SAW kecek dengan budak, seorang budak yang duk main dengan burung. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Hei budak ni, hai bapa Umair, beri gelari kepada budak. Cara orang panggil lemah lemut Nabi kepada kanak-kanak. Duk main gapo dengan burung ni? Seolah kata tegakkan taktai Nabi kepada budak yang dia lalu nampak budak duk main burung tu. Imam Syafi'i yang kata aku duk semalam sepanjang malam dengan hadis ni saya untuk nak buat tubik. Faedah daripada hadis ni gapo? Nabi nak kita tahu gapo ataupun faedah gapo kata yang kita dapat daripada hadis ni saya. Yang Imam Syafi'i boleh sebanyaknya 70 faedah daripada satu hadis yang dia duduk sepanjang malam. Talabul ilmi, cari ilmu. Habis tu ulama dulu dia semangat lebih daripada kita, dahga lebih daripada kita lagi. Kerana mereka tahu kata kesabaran ataupun orang panggil tekan oton sabar untuk nak carikan ilmu satu saat saja ya. Imam Syafi'i dia orang kata man lam yazuk, syair dalam bahasa Arab orang panggil supasif bahasa Arab, supengeklan bahasa syair kita lah. Man lam yazuk murrat ta'allumi sa'atan, sesiapa yang tak boleh nak sabar untuk nak cari, nak tandah ambil ilmu satu saat saja ya, satu style mana kata, tajarra'a fi dhullil jahli tul hayatih, dia akan sepanjang hidup dia duduk dengan kejahilan selama-lamanya. Satu saat tak boleh nak sabar untuk cari ilmu. Satu saat saja. Saya salah welakai piang cua kru dia ataupun syomong dia tak boleh nak sabar, tak boleh nak saya salah. Dia akan complak, gelap duduk dalam sungai ataupun laut kejahilan yang luas itu tu selama-lama sepanjang hidup dia. Khususnya semasa yang muda. Semasa yang muda, Imam Syafi'i yang kata pemuda yang tak waman fatahu ta'lim fi waqti syababihi, sesiapa yang masa muda dia luput ataupun tak sungguh mana dengan cari ilmu agama ni, fakabbir alaihi arba'an li wafatihi,
Maka takbirlah kepada pemuda sore tu yang duduk dalam masyarakat semasa dia muda, duduk dengan yaseptik, duduk dengan benda yang lain, sarak, duduk dengan backing, duduk dengan gapo sahaja. Takbirlah kepada pemuda sore ni 4 kali kerana dia telah jadi mayat yang boleh berjalan dah. Tak ada banyak apa sikit abuk. Masa yang cergas sekali untuk cari ilmu, masa yang muda. Masa tua tak salah nak ngaji lah. Masa tua tak mudah lah. Tapi nak ayat kata, masa muda cergas sekali. Ambil ilmu masuk pun mudah. Ingat pun cepat. Apabila nak sebut pula kepada orang lain, ingat tak kena buka kitab, tak ada apa. Masa muda adalah masa yang cergas sekali untuk kita cari ilmu. Habis tu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hari ni cara nak mengaji sangat mudah. Ini masjid yang buat majlis ilmi sebenarnya satu jalan untuk nak law orang main ngaji ya. Law orang untuk tengok kebaikan ni nak ke tak? Tak kata ya. Kalau nak duduk, kalau tak sih tubik. Sebenarnya kalau lah tidak, kita masjid mana-mana tak buat majlis ilmi seperti ni pun, hari ni pun sangat mudah kita nak mengaji. Radio pun ada, internet pun ada, dalam Google pun ada, dalam YouTube ada. Masa mana yang kita ada masa luar, yang kita rasa kata kita nak set, nak lock wala ni untuk kita nak dengar, nak ngaji dengan Tok Guru dalam YouTube pun, kita pilih. Mudah ke tak? Jawab kata mudah belaka hari ni. Terosak setiap orang ada. Internet dalam terosak setiap orang hari ni, hampir setiap orang ada belaka. Kalau orang muda, orang habising tan semai sikit ada. YouTube geti tak? Geti. Google geti tak? Geti. Bola boleh kita nak cari highlight dalam YouTube. Buat apa tu orang ngajar kita tak ada cari. Tapi nak kata semua itu tu, yuridillah, man yuridillah. Tuhan pilih dah. Tuhan hidayah. Itu adalah taufik, itu adalah hidayah yang nak mentekankan tangan kita. Cari Tok Guru yang nak ngajar, nak beri ilmu kepada kita dari internet. Tapi kalau tak beri situ. Tuhan selak, Tuhan katuk. Dan juga kalau lah Tuhan katuk jalan hidayah, jalan taufik, hak ni yang paling takut sekali. Yang paling takut katuk dah tak khabar pula. Katuk jalan hidayah, jalan taufik tak khabar. Dan juga rasa kata sedap, rasa kata kena duduk dengan zulumatul jahli, duduk dengan kegelapan jahil yang menggelamkan kita satu hari kau dalai dengan sebab kita tak khabar. Habis itu sebenarnya kita mari cari ilmu ni, kita mari ngaji bukan tujuan kita nak alim dah, kita nak jadi Tok Guru dah. Tapi peringkat yang pertama yang kita mari cari ilmu untuk kita nak raf'al jahli an nafsih, nak akakkan ataupun orang panggil nak hapus kejahilan yang kita berada. Dalam tubuh kita jahil yang ada tu hapus tu sikit. Sehingga kita ada kejahilan yang sikit sekali. Tak ada siapa yang tidak ada kejahilan. Saya ada kejahilan lagi. Banyak lagi yang kita tak tahu. Habis tu orang kata al-ilmu bahrun la sahilalah. Ilmu hari ni ilmu agama lah. Ilmu agama seolah kata maha semut timimi caifang. Kau keluar. Kita rasa kata banyak lagi kita yang jahil, yang kita tidak berilmu. Banyak lagi yang kita jahil, yang kita tidak ada ilmu. Habis tu orang panggil tu kuamkum, orang panggil apa bahasa kuamkum, bahasa Melayu ni, kelak tak kena mana lah benda habis yang pahit dia ni, sabar. Mari duduk cakap dalam masjid ataupun duduk depan kisi, buka kom nak dengar, nak sabar. Acang mana-mana mengajar 45 minit, bukan tamada kena pakai guna sematik. Kena tak boleh buka Facebook. Kalau buka Facebook orang tak kau habis sematik dah nak ngaji pun tak ada sematik, tak boleh ilmu mana. Ilmu berhajat kepada sabar. Ilmu berhajat kepada sabar. Habis tu kita ingat tak Nabi Khadir hari ni hari Jumaat. Khadir yang Allah Ta'ala beri ilmu kepada dia, tahu anak kok gapo nak berlaku. Nabi Musa tak ada ilmu ni. Tahu kata Khadir ada ilmu ni, nak pergi ngaji dengan Khadir. Nabi Musa tu Nabiullah, Nabi Allah Ta'ala. Dan juga adalah salah satu daripada 5 orang Nabi yang ulul azmi sebagai sebaik-baik Nabi. Tapi tak ada ilmu ni. Kena pergi ngaji dengan Khadir. Nak pergi ilmu, orang panggil tak ilmu anakot mari. Gapo nak berlaku. Seminit lagi nak berlaku gapo, tahu halu dah. Pergi pun buat pantak saya. Minta izin sudah, dapat izin dah buat pantak saya. Mung jangan tanya gapo-gapo sikit abuk kepada aku.
Aku buat apa yang dia tanya. Tapi Khidir cocok pau orang yang duduk tepi laut tu Nabi Musa woi-woi tanya apa buat. Khidir bunuh budak. Nabi Musa marah. Kok mana membunuh orang yang berisu? Bukan orang jahat, budak. Macam-macam soalan saya ingat sekali 3 kali tak boleh sabar. Innaka lam innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Mung he Musa ni main ngaji dengan aku, mung tak ada sabar. La tastati', mung tak kuasa nak bersabar bersama dengan aku ilmu. So kali berpisah. Bodrian yang kita dapat daripada Khidir dengan Nabi Musa dalam nak mengaji cari ilmu, ngaji wiswak, ngaji setapak, ngaji bomo, ngaji gapo. Kalau tak ada sabar sah kan, habis licing. Bomo sendiri pun ngaji ni tahun, tiap apa kali tiap, nak boleh habis bomo tu. Bijak tak mana. Tapi nak kata ilmu sentang nak cari ilmu kena sabar. Sama juga dengan Imam Bukhari sendiri pun dia sabarlah. Sabar macam-macam, berbagai-bagai sabar dia. Ni belah tahun hidup di Mekah tidak ada mak, tidak ada pak yatim dah. Tak ada duk seorang ngaji. Cuba khayal kata balah mana budak seorang yang tak sampai umur 20 duk di Mekah, duk di negeri lain untuk nak cari ilmu, tak ada waris, tidak ada waris apa. Susah. Musafir ni Nabi ayat al-hadis Bukhari kata as-safaru qit'atun minal azab. Sesungguhnya bermusafirkan dan taning adalah sioneng daripada azab dah. Bukan senang dak musafir ni. Duk tak kereta lengah, tidur pun tak sedap, nak senang kena duduk rumah. As-safar. Ikut safar gapo dan tanggi ngaji dan tanggi gi bermusafir gi jalan sendiri pun akhir sekali habis kan juga. Klip mari gi jalan Phuket, gi jalan Chiang Mai, gi jalan mana-mana pun klip mari walaupun seronok tapi habis kan juga. Habis tu berhajat kepada sabar dalam kita nak mempelajarikan ilmu. Kita sambung lagi daripada hadis yang ketujuh. Hadis yang panjang dalam kitab yang pertama yang Imam Bukhari dia sebut mengenai dengan cara bagaimana wahyu turun kepada Nabi. Bulan daripada ni banyaklah. Semuanya sebenarnya mengajar saya takat sorok semua dan juga saya buat turun dalam YouTube belakang untuk taruh jadi ilmu jariah. Walaupun hari ni orang tengok tak beberapa orang dalam channel YouTube saya, tapi kita yakin kata satu hari kalaulah kita ikhlas, orang akan ulai kaji dengar dan juga pahala itu akan sampai kepada kita walaupun saya berada dalam kubur pada masa tu. Hadis yang ketujuh ini kita baca dah setengah. Mengenai dengan Raja Heraklius, Raja Rum pada sebelum Nabi SAW dilatih jadi Nabi. Belum Nabi mari ni Rum masa tu Mi'amnat. Khususnya di negeri Syria, negeri Syam sekarang lah ni. Hari ni saya ada kata hari ni kita pergi di Syam, kita pergi di Urdun, ada lagi setapat yakam ataupun orang panggil kata rongroy. Batu rumah yang buat dengan batu gua ke apa, orang panggil kata masa Roman dulu, masa Raja Roman dulu. Hari ni boleh kita tengok lagi. Semasa tu utip perang di antara Nabi dengan orang musyrikin. Ini ulas semulalah. Kita tahu timatipai hadis ni. Dan juga Nabi ni nak ayat kata semasa ni yang utip perang tak perang dengan orang musyrikin, orang Mekah ni, cari okat ni untuk nak sebarkan wahyu. Habis tu syaitan ni sakut gapo dengan wahyu, iaitu meluaskan wahyu. Wahyu yang Nabi SAW dapat dah Quran tu dah. Masa tu tahunnya kena dah sulhu Hudaibiyah yang utip perang ni. Mana kata ayat Quran tu banyak lah. Ayat Quran tu banyak dah. Maka apabila utip perang ni, Nabi cari okat ni untuk nak sebarkan wahyu kepada seluruh dunia, khususnya kepada kerajaan ataupun raja yang paling debel sekali pada masa tu, Raja Kisra Persia, Anacak Persia, dan juga Raja Heraklius Anacak Roman. Dua-dua Anacak ni besar pada masa tu. Besar. Persia ni kok nungkuk sah orang panggil ta Iran kok nunggu. Anacak Persia, satan-satan negeri satan-satan sekarang ni. Tajikistan, Uzbekistan ni orang atau Bukhari mari daripada Uzbekistan dah. Manakala Rom tu di Syria.
di Syria dan juga di Mesir, Iskandaria, Foning banyak ke Kristian, folk Kristian. Manakala folk Persia ni puja api, Majusi. Beribadat kepada api, semua kepada api lah, Majusi. Maka Nabi Nabi, Masya Allah, sungguh Nabi ni orang panggil Nabiyul Ummi, tak gerti baca, tak gerti tulis sebelum daripada jadi Nabi. Sehingga selepas jadi Nabi sendiri tak gerti tulis lagi, gerti baca dah. Iqra' tak gerti baca lagi, tapi selepas daripada baca Iqra' banyak dah, turun Iqra' duk ngaji dengan Jibril semua gerti baca. Tapi tulis tak gerti tulis lagi. Suruh sahabat dia tulis kitab, tulis risalah, hantar kepada Raja Rom, hantar kepada Raja Persia untuk dakwah mereka, ajak mereka masuk Islam. Dia best sekali dah. Kalau hari ni, kalau kita nak ayat bandingan kita tulis risalah hantar kepada Patahan Antibodi China, hantar kepada Putin Rusia, kita hantar kepada nama gaporah tu Patahan Antibodi Amerika sekarang ni, hantar kepada mana-mana. Dia best sekali dah dalam masa sekarang ni. China maha amnat, Amerika pun maha amnat duk bala, Rusia pun senyap-senyap pun maha amnat juga, hantar lagi meluaskan wahyu kepada orang yang berdebar dalam dunia ni. Walaupun Nabi SAW hantar raja, kerana kalaulah jaya dakwah raja, orang yang duduk bawah raja akan turut raja dia. Orang panggil tahu ying penat dia ni, dai nok lai tua lah mana tahu, bukan dai nok song tua dak lah. Nabi ajak risalah hantar kepada Heraklius. Tak kenal Heraklius, tak kenal kata piya orang hantar Muhammad hantar cuk mai kau dah, kau tak kenal. Dengar khabar kata orang Arab mari waktu rekit kakak di Syria, mari jemput dengan aku, dan juga pilih orang mana hak paling dekat, titih dia paling dekat dengan Muhammad sekali, tuai cuk mai hantar kepada aku, ajak kau masuk Islam. Untuk nak tanya sifat Muhammad ni, orang paling mana yang kita telah dah mengajar dah. Sehingga sekali-sekalinya Heraklius jawab belaka soalan ataupun jawapan yang dapat, jawab belaka kata ini adalah Nabi, sebagai sifat Nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu dah kata dalam kitab mereka Raja Heraklius, kita ada kata Raja Heraklius asal ni orang jadi batluang yang ada ilmu banyak mengenai dengan agama Kristian. Dan juga semasa juga sama juga dia jadi metap kepada anak Rum. Akhir sekali ilmu ada, di segi katahan pun ada, angkat jadi raja Rum. Dan juga dia kata, dia kata wa qad kuntu a'lam, sesungguhnya aku tahu dah kata akan ada nabi yang terakhir keluar mari. Bahkan aku tak suka kata nabi yang terakhir tu mari daripada kalangan folk mung orang Arab. Tak suka gitu ya. Tahu ciri ada kata kena ada nabi yang terakhir, tapi tak suka kata mari daripada kalangan orang Arab. Sehingganya dia kata kalaulah aku boleh nak usaha jumpa dengan Nabi SAW, nescaya aku akan basuh kaki Nabi SAW. Makna apa? Makna kata aku akan masuk Islam lah, akan nak masuk Islam. Menunjukkan kata aku nak masuk Islam. Sehingga cerita yang kita nak belajar sama lagi. Sehingga selepas daripada tu dia suruh orang wari kitab ataupun cutmai hak Nabi SAW. Nabi tulis cutmai, suruh sahabat tulis cutmai, suruh seorang sahabat yang namanya Dahyah Al-Kalbi mari hantar kepada Gamno ataupun Puan Merang Busra. Dan juga Puan Merang Busra ni ambil cutmai hak Nabi ni wi kepada Raja Heraklius. Sehingganya raja ni suruh orang baca. Dalam cutmai Nabi tulis apa ni, isi kandungan ni, isi neha cutmai Nabi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Taala. Dengan bismillah, mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Herakla azimir Rum. Ini adalah satu tulisan cutmai daripada Muhammad, hamba Allah Ta'ala dan juga Rasul Allah Ta'ala. Mula dengan hamba, aku ni hamba je.
hamba Allah Ta'ala yang mengabdi di kepada Allah Ta'ala, sama juga aku boleh tamlik itu dilatih jadi rasul utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tulis hatta kepada siapa ketahning kepada Heraklius sebagai azimir Rum, mana tu raja orang pembesar Rom, tak ada hausa sekali, iaitu Heraklius. Amma ba'd, salamun ala man ittaba'al huda. Sejahtera, selamat, wisalam, mana kata salamun ni mana kata wisalam kepada sesiapa pun yang menurut ataupun ikuti jalanan hidayah. Orang yang masuk Islam, bui. Ini di sini ada berbicangnya sikitlah, kata hukum dia balas mana. Bui salah kepada orang Syiah, orang yang bukan ataupun orang kafir, orang yang bukan Islam, boleh ke tak? Nabi SAW ada beberapa hadis yang royak kata Nabi larang kita tak sebut salah kepada orang yang bukan orang Islam. Jangan wisalah kepada orang, jangan mula wisalah kepada orang yang bukan Islam. Dan juga Ibn Qayyim dia tulis sebuah kitab yang sakut dengan ahkamu ahli zimmah. Ahli zimmah ni masuk kata orang kafir lah. Orang kafir. Ibn Qayyim ni ulama sunnah lah. Dia tulis kitab besar, dua tebal, dua jilid, dua lem. Kacik habis hukum ahkam mengenai dengan orang kafir ni, gapo ratiknya kita kena tahu orang kafir. Kitab yang comel lah, bagus. Dan juga munasabah baik bagi kita orang Islam yang duduk dalam negeri yang bukan Islam. Orang panggil kata yonai sangkum pau watanatam. Hidup bersama dengan kafir ni, kita kena tahu kata gapo ratiknya kita boleh buat, gapo ratik yang kita tidak boleh buat daripada Islam kita lah. Tapi sebenarnya bukan Nabi SAW sahajalah yang wisalah kepada kafir ni. Salamun ala man ittaba'al huda. Nabi Musa AS biasa wassalamu ala man ittaba'al huda. Dalam Quran Nabi Musa biasa wisalah kepada orang yang bukan orang Islam juga. Habis itu sebenarnya berlaku selisih di antara dalil yang orang kata boleh wisalah kepada kafir dan juga dalil yang Nabi juga biasa orang kata larang tak sewi salah kepada orang kafir. Tapi akhir sekali orang yang kafir yang harbi. Kafir yang harbi maksud kata lawan dengan kita, perang dengan kita, musuh dengan kita. Hak ni cerak nyata kata kita tak boleh bui, kita tidak boleh bersalah kepada dia. Bersalah buat apa kepada dia kerana dia nak bunuh kita, dia nak lawan dengan musuhnya kita ni. Tapi dalam kitab Ahkam Ahli Zimmah Ibn Qayyim, akhir sekali dia jawab kata kalaulah Ahli Zimmah, mana kata dia tak ada musuh kepada kita, tak ada apa. Kita nak bersalah kepada dia. Kita nak dakwah dia, kita nak ajak dia masuk Islam. Amma ba'du fa inni ad'uka bi di'ayati al-Islam. Aku nak ajak masuk Islam, Heraklius. Nabi tulis selepas daripada doa dah. Aku nak ajakmu, ad'uka, nak dakwahmu, nak ajakmu. Betul-betul. Cut mai Nabi ni tak ada mengata kerenam panjang-panjang dak. Panjang lah ia gapo mengata dak. Orang panggil ta nen lah, isi nen selalu dah. Gapo yang Nabi nak royak selalu dah, secara direct selalu dah. Hei Raja Heraklius, aku tulis surat ni hatta kepadamu, tujuan aku nak ajak masuk Islam. Aslim taslam, masuklah Islam, mungkin selamat dunia ni dan juga akhirat. Yu'tikallahu ajraka marratain, dan juga kalaulah memasuk Islam akan dapat pahala dua ganda. Satunya mendapat pahala dengan sebab memasuk Islam, yang keduanya akan dapat pahala yang rakyat akan ikutmu. Ataupun tak akan orang panggil kata zalim ataupun tekan orang yang duduk bawahmu ni beribadat dengan ibadat yang lain selain daripada Allah Ta'ala lah. Kerana orang yang jadi pemimpin ni, you tak sat Nabi dah ni, dakwah ni you tak sat Nabi dah. Sebenarnya bukan kepada raja saja. Bila orang Arab dulu pun Nabi mula dakwah dengan warna pau dulu. Sehingganya kalau kita ingat Sa'ad bin Rabi', ketua warna pau besar dalam Madinah, dakwah Sa'ad bin Rabi' dulu. Sa'ad bin Rabi' kelik pergi syaikhau dia, "Hei kauku, aku masuk Islam dah. Masuklah kamu Islam." Sehingganya kaum dia masuk Islam belakang. Sa'ad bin Rabi' ataupun Rabi' besar, tak silap nama sahabat seorang di Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Yu'tikallahu ajraka marratain." Pahala. Supalah kalau kita
ketua kepada keluarga. Kalau kita jadi ketua yang baik dalam keluarga kita, kita boleh pahala gana-gana. Kerana orang yang duduk bawah kita, isteri kita, anak kita, kalaulah ada cucu pun turut kita, kita akan dapat pahala. Akan dapat pahala. Fa in tawallaita, kalaulah mu tak sanggup nak masuk Islam, hei Raja Heraclius, fa inna alayka ithmal arisiyin, sesungguhnya mu ni kena tanggungjawab lah. Tanggungjawab orang yang di sini arisiyin ni ada kebanyakan ulama hadis tafsir kata orang yang buat kebun. Orang Syria ni orang tanah dia sumur, orang panggil tu sombun. Orang Syria ni habis tu buat tin, buat gapo ni, buat kayu banyak lah di negeri Syam ni. Sini mana kata Chausun, kebanyakan ulama hadis tafsirkan kata arisiyin di sini maksud kata Chausun, tanggungjawab. Mana kata rakyat hakmu kebanyakan jadi Chausun ni, jadi Chausun ni, kalau tak masuk Islam, mengtawallaita, tak sanggup nak masuk Islam, tolak, paling belakang tak sanggup masuk Islam, mu tanggungjawab habis rakyatmu duduk bawahmu. Tanggungjawab habis. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, rakyat kata arisiyin sebenarnya sini salah satu latik Kristian yang berlaku ataupun timbul pada setawat yang keempat, Kris Sakarat lah, tahun yang keempat. Sekarang ni 2022. Tahun yang keempat dulu tu. Tahun yang keempat dulu. Masa belum daripada tu ada dah Kristian Katolik. Kristian Katolik ni Kristian hak pasing ada pop, ada Prasanta Papa. Hari ni duduk di Kung Rome Patit Itali hari ni. Kung Rome Patit Itali. Dan juga Kristian Nikai yang kedua Ortodok. Nikai Ortodok ni pada masa tu sebar pernah di negeri Mesir dan juga Syam. Mesir dan juga Syam. Kalau Katolik di Eropah, di Europe. Maka satu orang yang namanya Arius, dia ni tak suka ataupun keluar daripada Ortodok, asal orang panggil tu percaya Kristian yang percaya kata Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Allah Subhanahu Wa Taala. Fak dia ganilah, fak dia puja ataupun iktikad kata Allah Subhanahu Wa Taala jadi Tuhan kata. Dan juga Allah Taala ada anak iaitu Nabi Isa Al-Masih ibn Maryam. Anak Allah Taala dan juga jadi Tuhan juga. Dan juga satu lagi orang panggil tu Ruhul Qudus, Cik Winyan, dia semua. Ini agama Kristian yang kita kena ngaji kat kadang-kadang. Maka Arius ni dia keluar daripada agama Kristian asal. Yang dia pegangnya, dia kata sebenarnya agama Tuhan dia satu saja, iaitu Allah. Dia kata Isa ataupun Pra Yesus Al-Masih bukan Allah SWT. Soalnya kata keluar mari jadi latik yang ketiga. Latik Ortodok ni saya tak cerak kata balah mana nikah dia. Dan juga tapi latik Katolik ni dia ada baklum besar lah, pop ataupun Prasanta Papa sekarang ni. Semua duduk di pop belakang. Kalau pop royak gapo, semua gapo, wak gapo turut pop belakang. Ini Katolik. Berat sekali, sesak sekali Katolik. Masa tu nikah Protestan belum berlaku lagi, belum ada lagi. Protestan belum berlaku lagi. Tapi Arius tu baik mari ni dan juga dakwa ataupun royak kata sebenarnya Tuhan tak boleh jadilah nak ada tiga ni. Tuhan hanya satu dan juga Isa ni bukan anak. Bukan anak kepada Tuhan. Soalnya kata akidah dia ataupun pegang dengan dia sangat dekat dengan Islam tapi tak serupa dengan Islam dengan secara 100%. Tu baik mari. Saya ingat sekali kena orang panggil kena tekan lah, kena kod ki kum heng daripada Raja Rom. Fak hak pesing duk pegang Arius ni. Arius mati, ada orang duk prepare, duk sebar lagi pegangan dia sehingga sampai kepada Heraclius. Masa Heraclius jadi raja ni tekan terus suruh semua kepada ataupun suruh pegang dengan pegangan Kristian hak dia lah, pantak san Yamai dan juga pantak san Yakau. Hari ni kitab Injil, kitab Bible hari ni berpuluh-puluh buah.
Dan juga fak dia bagi kepada dua pula. Pantaksan Yaman ni 30 lebih kitab pula, cabab. Pantaksan Yakab pun berpuluh-puluh cabab pula. Tak tahu mana yang orang panggil yang sahih, yang benar. Kerana dipecah, dicapur, dicabut, orang panggil beki habis, bitburn habis lah kitab Injil asal. Habis tu kitab Bible hari ni tidak boleh guna ataupun tidak bersih ataupun bukan kitab yang asal yang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada Nabi Isa alaihissalam lah. Menurunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi SAW yang kata, akid ya Quran, ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ayat ini dalam suratu Al-Imran ayat 64. Allah Taala sebut kata, hey ahlul kitab. Ahlul kitab ni maksud kata Yahudi dan juga Nasara. Kerana Yahudi kitab Zabur, kitab Taurat turun kepada dia, turun kepada Nabi dia, kitab Taurat. Manakala Injil Kristian kitab Injil. Orang panggil kitab As-Samawiyah. Kampi itu patahan macam fa semua pak yang Allah Taala turun. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. 4 buah kitab ni. Dan juga kitab ada lagi kitab lain, suhuf, orang panggil kitab kecil. Suhufi Ibrahim wa Musa. Dalam surah Sabbihis yang kita baca, itu Allah Taala turun kepada Nabi Ibrahim juga. Tapi bukan kitab yang seperti kitab yang Allah Taala turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Ini orang panggil Al-Kutub As-Samawiyah, kitab yang turun daripada langit. Manakala praktai biduk kita hak Syiah, hak Hindu ni bukan daripada langit, bukan daripada Tuhan, orang panggil karang daripada manusia. Karang daripada manusia. Tapi semua kitab Samawiyah selain daripada Quran hari ni diubah ataupun diukar bila melainkan Quran saja. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran kata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang turun Quran dan juga kamilah yang menjagakan Quran. Habis itu Quran yang berada dalam tangan kita hari ini tidak dicampur. Tidak ada bubuh tamah, tidak ada buai tubik mari, tak ada. Sempurna dengan asli, dengan secara asal dia yang turunkan kepada Nabi SAW. Hei ahlul kitab Yahudi Nasara, mari klik. Soalan kata Tuhan panggil fak Yahudi Nasara, hei orang Yahudi hak biasa ambil kitab Taurat, hei orang Nasara hak biasa turun kitab Injil kepada kamu. Taklah, klik mari semula. Klik mari kepada asal yang sama di antara fak kamu dengan agama Islam Muhammad ni. Apa dia? Jangan kamu iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tidak bersyirik. Namun ayat kita tahu kata asal kitab Taurat dan juga Injil menurun untuk mengajakkan orang Kristian pada masa itu ataupun orang masa Nabi Musa, Nabi Isa bertauhid kepada Allah Taala, beribadat kepada Allah Taala satu, jangan bersyirik. Tapi mari ukar yang terakhir. Mari ukar akhir. Baklung fak dia, mari hurai, mari pusing, mari bisikan syaitan hingga ke pening habis sesak habis fak dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nasara sesak. Yahudi geti tahun belaka tapi tak amal, marah di Tuhan. Nasara pasal tak geti tapi gajing amal. Sehingganya sesak. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arba. Jangan make fak kita manusia kali ni mari jadi Tuhan. Katolik pasal itu dah dari ni ambil pasal terpapar semua kaki pasal terpapar dia tu patut taat belaka kepada pasal terpapar ya pop dia. Di Vatikan di Eropah tu. Ni Tuhan ayat dah. Jangan ambil manusia jadi Tuhan min dunillah selain daripada Allah Taala. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Hai Muhammad, kalau dia tak dengar juga panggil dah suruh mari beribadat kepada Allah Taala, jangan syirik kepada Allah Taala, tak mari juga. Tak apalah. Iklan kepada dia kata anna muslimun, fa kami ni orang Islam. Sasana Islam yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita lagi Abu Sufyannya selepas daripada Raja Heraklius sebut belaka dah. Dan juga sudah daripada baca cutman Nabi SAW dalam istana Raja bilik dia tu, fak baklung kena.
Selalu dah Pak Batlong tengok hati kepada Raja Heraklius yang puji kepada Nabi SAW ni, rasa tak puas hati. Rasa tak puas hati, woi-woi dan juga bising, suara tinggi, sehingga akhir sekali Abu Sufyan dan juga orang Arab ni dihamak tubik daripada bilik raja, tubik. Hekang selepas daripada tu Abu Sufyan tak tahu gapo berlaku ratik di antara Raja Heraklius dengan Batlong fak dia. Tapi Fak Batlong tengok tak puas hati lah. Kerana nampak ketua aku ataupun raja aku ni, nak tukar agama apa? Nampak puji kepada Muhammad sangat ni. Nah. Fakultu li ashabi, batu baik mari duduk luar dah, hekan dalam tak tahu lah. Abu Sufyan gapo nak berlaku tik. Abu Sufyan yang kata, aku kata, royak kecek dengan saingku, Fak Arab kali tu hari ni, Fak Mekah ni. Laqad amira amru ibni Abi Kabsyah. Gapo dia mana gapo? Dang dah ni Muhammad ni. Ibnu Abi Kabsyah ni, Abu Kabsyah ni gelare kepada khunta hak Nabi lah sebelah mak. Tak sebut nama Nabi terus. Tapi nak ayat kata soal kata siap gagal lah Muhammad ni. Siapa kepecah dalam orang panggil tu harawun waqid ke dalam istana Heraklius ni. Nah, sehingga menyebabkan raja ni Heraklius ya khafuhu maliku Bani Safra. Raja ni takut. Sebab tahu dah kata ini semua ni adalah tanah air yang menunjukkan kata Nabi yang terakhir mari dan juga akan mi'amnat ni orang panggil tu manusia semua dalam dunia, sama ada Rom sama ada Persia. Annahu sayadhharu hatta adkhalallahu alaihi Islam. Sehingga masa ni sendiri pun Abu Sufyan pun mengaku kata Muhammad ni akan hebat, akan berdebel, akan ada kuasa sungguh, dan juga aku rasa kata satu hari Allah Taala akan masukkan aku dalam agama Islam. Abu Sufyan kata. Masa tu tak masuk Islam lagi. Habis cerita dia tu, tapi Imam Bukhari tak jong lah. Dia cari riwayat lain lagi, nak tahu kata gapo berlaku selepas daripada tu. Dia jumpa kepada Ibnu Nadhur. Ibnu Nadhur ni sahibu Hilya. Dia ni adalah ketua kepada Batlong hak Heraklius. Saing rapat kepada Heraklius dan juga ketua kepada orang Nasara di Syam. Ibnu Nadhur ni yuhaddithu anna Herakla hina qadima Hilya asbaha yawman khabithan. Ibnu Nadhur cerita kata satu kali ni Raja Heraklius biasa berlaku belum daripada ni tidur pada waktu malam, bangun pagi ni rasa muka semua ngigah, muka tak molek lah, muka masam lah. Maka orang yang jadi Batlong duduk tepi dia, korupsi dia tanya kata istakarna hayatak. Nampak muka tak molek mana ni? Orang panggil tahu muka sepengah cemuru ataupun rasa tak sedap dengan satu-satu perkara lah. Sehingganya Ibnu Nadhur dia kata selepas daripada tu Raja Heraklius ngigar tak molek ke apa, pergi cari kepada Tok Nujum, Tok Bomo. Untuk nawi royak lah ke apa. Tok Bomo tanya lah ke apa, nampak ke apa semalam ngigar ke apa. Dia kata aku ni ngigar semalam nampak Raja Khitan. Raja Khitan mana apa? Raja yang masuk Jawi. Khitan mana kata khitan kan khitan. Tak klip awal-awal paid. Masuk sunat orang panggil. Raja yang khitan tu akan timur dan juga akan hebat, yang akan kuasa. Tapi Nabi lah. Timur. Sehingganya selepas daripada tu klik tanya kepada Batlong dia. Sekarang lah ni masa kita sekarang lah ni fak mana ratik yang khitan dah. Orang panggil tu pen prapeni titang khitan masuk sunat lah. Jawapannya dua puak pada masa tu. Satunya orang Yahudi, yang keduanya orang Arab yang sentiasa khitan, berkhitan. Masuk Jawi lah, mana kata masuk Jawi. Orang Arab masa tu masuk Jawi dah. Dan juga orang Yahudi pun masuk Jawi juga. Masuk Jawi orang panggil dah. Jawi ni pak kita lah. Orang Arab tak kenal lah Jawi ni. Berjawi ni asalnya masuk Islam lah. Sebenarnya Islam dengan Jawi ataupun Melayu lain tu. Lain. Habis tu kita pergi jumpa orang Islam di Chiang Mai, kita nak kata orang Melayu ke? Salah lah. Kadang-kadang dia bukan orang Melayu, bukan orang Melayu, tapi dia adalah orang Islam. Beza di antara Melayu dengan Islam. Beza dengan Melayu dengan Islam. Timur. Tapi masa tu orang Yahudi, orang panggil tak ada kekuatan gapo lah.
masa tu sikit. Sehingganya fak balon dia korak dia nampak kata rajaku Heraklius nampak atau tak sedar rasa ni hatta kau tak dibunuh orang Yahudi habis. Sebab Bime takut orang Yahudi ni amnat sepa dengan dia ngigan. Kerana dua puak kan, orang Arab dengan orang Yahudi yang masuk Jawi. Nah, dibunuh orang Yahudi dulu. Untuk nak ubi raja dia ni rasa segah hati sikit. Kerana Malikul Khitan, raja yang akan hebat tu, kalau hebat jatuh lagi sifat dia tu. Jatuh sifat dia, pergi bunuh. Nah, pergi bunuh. Dan juga selepas daripada tu ada seorang raja Ghassan. Nah, raja Ghassan ni raja Arab di negeri Syam. Hatta satu berita tahu mengenai dengan Nabi SAW, ataupun royak betul-betul dah tahu kata Nabi pun berkhitan juga. Kerana Nabi SAW daripada kalangan orang Arab. Orang Arab pun khitan. Kerana tadi orang Yahudi dengan orang Arab khitan pada masa tu. Wasa'alahu 'anil Arab. Tanya tentang Nabi-Nabi khitan tak? Nabi khitan. Dan juga tanya orang Arab semua khitan tak? Yakhtatinun pun khitan juga. Masuk Jawi belakang. Maka Heraklius khabar kata kalaulah Nabi hak atas risalah Muhammad ni khitan dan juga orang Arab khitan, ini menunjukkan kata adalah Nabi yang terakhir ataupun mulku hadhil ummah qad zahara. Umat Nabi yang terakhir timur dah. Bimerah pokoknya. Selepas daripada tu dia hantar surat kepada sain dia di Rom. Sain dia seorang baklong yang alim juga, ilmu sama dengan Heraklius. Untuk nak periksa, dan juga selepas tu lecet mai dia musafir pergi kepada Hims. Dia duduk di Yerusalem, Palestin, pergi kepada Hims. Hims sekarang lah ni duduk di Syam. Partner dekat dengan Turki. Selepas daripada periksa kepada sain dia tulis surat kelip mari, royak kata aku ni muwafiq, setuju dengan mung kata ni adalah nabi yang terakhir semua. Annahu nabiyyun, dia adalah nabi sungguh. Mana kata Heraklius yang ada ilmu pun nampak kata cerak dah kata jadi nabi, sahaja dia pun alim juga. Mari tekel, mari jam sekali kata jadi nabi juga. Sehingga selepas daripada tu dia panggil semua. Pergi daripada Hims, dia panggil baklun semua, mari Kaufau dia masuk dia, katuk pintu semua. Katuk pintu semua. Dan juga panggil ya ma'syarul Rum, hey sekalian baklun Kristian. Fakmu ni nak kedak kejayaan, nak kedak benda yang betul yang benar, nak kedak. Dan juga Fakmu ni nak wi orang panggil tu, nak wi gagah lagi orang kata mi amnat yang kong cahai amnat yang kong liai. Mai kalau nak wi amnat yang kong liai ni mubayaah lah fak kamu dengan Nabi sore ni. Mana kata masuk Islam lah. Kalau masuk Islam, Fakmu pun duk debel lagi lah kerana duk bawah Muhammad. Walaupun fak kamu asal orang Nasara, orang Rom pun. Fabaya'u. Mubayaah lah masuk Islam, turutlah Muhammad. Apabila Raja Heraklius jawab pasal itu tu, fak baklong pakai nak lari habis. Gepar orang panggil. Seperti mana kuda malai tu yang nampak benda pelik gepar. Seperti tu gepar nak tubik, pakai nak tubik pak ya tak seh. Yang merak Medan tak boleh terima. Tapi akhir sekali pergi apa pintu, lari apa pintu pun pintu katuk. Raja tengok kepada baklun dia nampak kata tak ada pihak seorang buk nak terima, bahkan lari pula tak seh nak terima agama Muhammad. Dia sendiri tu nampak cahaya cekak dah kata Nabi Muhammad benar sungguh. Tapi nak tengok hati kepada orang tepi dia lah. Ni nak yang kata punam kadang-kadang tak wani nak buat apa kerana sebab orang tepi ni. Sebab beriwan dia tu. Saya ingat sekali dia kata mari klik semula. Sebenarnya aku tadi tu sekolah lah nak cuba fakmu, ya nak cuba email fakmu ya tadi. Tapi sebenarnya hakikat sebenarnya dia sebut benar, tapi nampak kata tahu nak buat jalan mana. Akhir sekalinya Raja Heraklius tak ada masuk Islam juga. Tapi asal dia ngaku dak kata itu adalah kenabian sungguh, sifat tanah kata Nabi Muhammad yang terakhir sungguh. Ngaku. Tapi akhir sekali tak masuk Islam juga dengan sebab beriwan dia. Tengok orang tepi dia, orang debel-debel tepi dia, tak ada dia boleh terima seorang habuk. Dia pun takut bahaya, takut apa macam-macam lah. Supaya negeri supaya punam bapratet jadi huncuk saja ya. Tapi orang tepi tu debel. Orang tepi debel kadang-kadang tak wani nak taksin gapo sehingganya tak masuk Islam juga. Maka Abu Sufyan raya kata itulah
sebagai cerita akhir sakut dengan Heraclius. Selepas daripada tu tak ada tahu, tak ada berita apa lah. Habisnya cerita mengenai dengan hadis ni yang kita dapatnya iaitu pengajaran berian Nabi khayal. Nabi tulis wahyu sampai kepada sekalian alam, tak cukup hanya sekadar saja. Habis tu hari ni kita ada online, kita ada apa, kita boleh sebar mengenai dengan wahyu, sebar wahyu dalam Facebook, sebar wahyu dalam Instagram, sebar wahyu dalam YouTube, dalam Google apa. Itu adalah cara juga masa kita untuk nak khayal wahyu seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebar wahyu dia kepada raja-raja besar pada masa dia. Kerana sunnah ini adalah wahyu juga. InsyaAllah pada minggu depan kita akan masuk tajuk yang kedua iaitu Kitabul Iman, sakut dengan akidah lah, tauhid lah. Mula dengan wahyu apa? Soalah kata Ibnu Hajar kata Imam Bukhari mula dengan wahyu untuk Nabi kita khabar, tahu kata selepas daripada ni hadis semua yang berada dalam kitab ini adalah wahyu belaka. Kerana wahyu adalah wahyu Quran dan juga wahyu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.